Al-Fatihah kepada Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kepada Maulana Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu dan kepada Maulana Al-Imam Nuruddin Ali Jum'ah radhiyallahu taala anhu dan sekalian para awliya, para ulama dan sekalian kaum muslimin dan muslimat. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilm wa sahhil lana abwaba fadlik wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi pada hari ini kita dapat bertemu dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita mendengar hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Riyadhus Salihin karya Maulana Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi radhiyallahu taala anhu yang wafat pada tahun 676 Hijrah. Kita berhenti pada babul jam'i bainal khawfi war raja. Bab pada menyatakan menghimpun di antara harap dan juga takut. Jom kita baca. Qala Maulana Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Babul jam'i bainal khawfi war raja. I'lam anna al-mukhtara lil 'abdi fi hali sihhatihi an yakuna khaifan rajiya wa yakuna khawfuhu wa raja'uhu sawa wa fi hali al-marad yatamahhadu ar-raja' wa qawa'idu asy-syar'i min nususil kitab was sunnah wa ghairi zalika mutazahiratun ala zalik. Kata Maulana Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu, bab menyatakan menghimpun di antara takut dan mengharap. Ketahuilah bahwasanya yang terpilih bagi seorang hamba ketika dia sedang sihat, bahawa dia itu menghimpun di antara takut dan harap. Dan adalah takut dan harapnya itu sama setara. Dan dalam hal kesakitan, maka semata-matalah harapan dia itu. Ataupun dia memurnikan semata-mata harapannya. Dan kaedah-kaedah syarak daripada nas-nas Al-Quran dan Sunnah dan lain daripada itu terlampau zahir menunjukkan kepada yang tersebut. Apa maksud kata Maulana Syekh radhiyallahu ta'ala anhu? Kata dia, ibu-ibu yang saya kasihi, kata Maulana Syekh, kita mengaji sebelum ni berkenaan dengan harap pada Allah, takut pada Allah, betul? Bahawa kita mesti menghadirkan dalam diri kita rasa takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala kita kena ingat adil pada hukumannya, akan mengazab siapa yang ingkar dan kufur padanya, dan
peristiwa-peristiwa penghapusan azab yang ditimpa pada umat-umat yang dahulu telah kita ketahui daripada sirah-sirah Nabi dan sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka janganlah kita sesekali membentangkan diri kita untuk mendapat kemurkaan dan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu pada sifat takut. Yang kedua adalah pada sifat harap. Dalam masa yang sama, kita mesti mengharap pada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Taala luas. Allah Taala sayang kepada kita. Allah Taala walaupun kita ni melakukan dosa sebesar muka bumi, tapi kalau kita jujur memohon ampun pada Allah Taala, Allah Taala takkan pandang dosa-dosa kita. Bahkan mengampunkan keseluruhannya dan memilih kita untuk mendekat diri kepadanya. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang telah kita baca sebelum ni, walaupun amal kita sedikit, Allah Subhanahu wa taala akan diumpamakan Nabi SAW. Nabi umpama macam mana? Kalau kita jalan selangkah, Allah Ta'ala jalan kepada kita berlangkah. Allah Ta'ala berlari kepada kita. Kalau kita berlari, Allah Ta'ala tu dia lagi makin dekat. Nak kata apa? Allah Subhanahu wa taala nak sangat supaya kita apa? Mohon ampun, supaya kita segera taat kepada arahan dia dan seterus-terusnya. Supaya kita dapat apa? Kasih daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini kata Maulana Syekh radhiyallahu taala anhu, kita diarahkan oleh ulama-ulama sufi ataupun kata Maulana Syekh, hakikat yang dianjurkan oleh ulama-ulama sufi itu diambil daripada Al-Quran dan Sunnah. Apa dia? Perkara tersebut itu kita mesti himpun antara takut dan harap. 50-50, balance, seimbang. Tak boleh terlampau takut, tak boleh terlampau harap. Itu dipanggil keadaan hamba yang sempurna. Kalau kita terlampau takut sangat, maka dia boleh membawa kepada putus asa terhadap Allah Ta'ala. Takutlah ni, aku dah memang celaka, dah aku memang ahli neraka lah. Tak boleh. Tu dia panggil apa? Benda-benda tipuan syaitan. Syaitan memang panggil dia adalah orang panggil dia apa? Depa putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh jadi macam tu. Tak boleh nak harap semata-mata. Dia kata, tak apalah, Allah Ta'ala sayang. Allah Ta'ala lah kali jadi apa? Lah kali jadi meringan-ringankan arahan Allah. Tak apalah, tak semayang pun Allah Ta'ala kasih kita. Tak boleh itu. Kena ingat juga, Allah Ta'ala di samping dia itu Rahim, dia itu Jabbar, Muntaqim. Di samping dia itu kasih, dia juga adalah apa? Pendendam. Bagi siapa yang melampaui batas daripada arahannya. Jangan kita apa? Jangan kita lupa benda tu. Jadi takut mesti diseimbangkan dengan apa? Dengan harap. Faham Ibu Yayana? Baik. Tuanku radhiyallahu ta'ala anhu dia kata di sini, ya, yang kena kita seimbangkan antara takut dan harap itu ketika kita sedang sihat. Macam kita alhamdulillah dah ni. Ibu Rus, Ibu Rusmin, Ibu Zaini, Ibu Sal, kita sedang apa? Sihat walhamdulillah ni. Maka kena apa? Balance dua-dua. Sebab kita apa? Bila balance dua-dua ni, kita akan jadi seimbang. Taklah kita cuai pada melakukan apa? Apa ketaatan, dan tidaklah kita berani sangat untuk nak melakukan kemaksiatan, wa'iyyazubillah. Jadi kita jadi balance. Boleh faham Ibu nak? Jadi balance. Faham. Itu kalau kita apa? Ibu Sal, sihat. Kena sihat. Tapi kalau kita tengah sakit, Ibu Sal, Ibu Jah, kita tengah sakit, Allah Ta'ala takdir kita sakit, dan kita waktu tu tambah-tambah sakit yang kita rasa mungkin ini yang terakhir daripada kehidupan kita. Mungkin kita rasa macam tu. Maka kata Imam Nawawi, memang dalam keadaan tu tak ada dah buang sifat takut, dah buang sifat takut. Memang kena buh sifat harap sahaja. Sebab apa Ibu Sal? Sebab apa Ibu Jas? Sebab apa? Sebab takut ni fungsinya
datangnya sifat itu untuk menolak kita beramal. Betul tak, ibu-ibu? Untuk menolak untuk kita beramal. Lah ni, waktu sakit ni boleh ke lagi nak beramal? Boleh ke? Nak beramal banyak-banyak? Tak boleh. Tambah-tambah sakit dalam keadaan sangat-sangat gering. Tak boleh nak buat apa. Melainkan satu benda saja yang kita mampu adalah bersedia untuk apa? Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka waktu tu mestilah dia berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luas, dan menghadirkan dalam hati itu minta ampun sungguh daripada Allah atas segala kecuaian yang kita telah lakukan. Dan insya-Allah ta'ala kita yakin Allah ta'ala akan mengampunkan. Boleh faham ibu nak? Maka itulah kata Maulana Syekh. Dan kalau awak nak tahu dalil-dalilnya, jom kita tengok di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW yang menghimpunkan antara sifat takut dan juga harap. Jom kita baca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fala ya'man makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Tidak berasa aman daripada tipu daya Allah itu melainkan kaum yang rugi. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya tidaklah berputus asa daripada rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Nampak tak ibu-ibu? Allah Ta'ala buh dua tu. Seorang tidak akan rasa aman daripada tipu daya Allah melainkan orang yang rugi. Maknanya, orang yang kata, tak apalah, tak sembahyang pun tak apa, Allah Ta'ala ampunkan kita. Sedangkan dia waktu sihat tu boleh beramal, boleh apa? Jangan. Selagi kita hidup ni, kita tak tahu tipu daya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana apa? Awak nak tipu daya ujian Allah Ta'ala pada kita. Jangan. Jangan. Kita tak tahu. Ustaz ni tak apalah. Ustaz ni Allah Ta'ala sayang. Jangan. Tak apalah. Tak ada buatlah amal-amal ni. Dah ustaz dah. Jangan. Tak tahu. Betapa ramai ustaz yang mana Allah Ta'ala uji, boleh menyebabkan dia jatuh ke jalan apa? Kekufuran, wa'yazubillahi ta'ala. Dia kena rasa takut. Kena rasa takut. Kena buat beramal. Kena buat minta doa. Kena bangun semayang. Kena buat benda-benda tu. Kita harap sungguh Allah Ta'ala selamatkan kita daripada ujian-ujian dia. Dia kena rasa takut. Ibu Yuna. Kemudian Allah Ta'ala sebut, satu sebaliknya, jangan sampai tahap awak putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala pula. Sebab yang putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala, kata Allah, qaumul kafirun, orang yang kafir. Jangan kita takut sampai lupa Allah Ta'ala kasih juga. Allah Ta'ala terima juga ampun kita. Jangan lupa sampai ke tahap tu. Boleh? Jadi apa maksud dari ibu ayah di sini? Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dia cerita apa? Balance antara apa? Rasa takut dan juga rasa harap bagi hamba. Kena ada dua-dua. Takut tu nak tolak kita untuk apa? Beramal. Dan rasa harap itu adalah kita minta supaya Allah Ta'ala terima amalan kita. Kena positif. Tak apa kita beramal, Allah Ta'ala terima insya-Allah. Gitu. Boleh? Kita minta ampun, Allah Ta'ala terima keampunan. Allah Ta'ala ampun kita insya-Allah Ta'ala. Boleh? Ahlan Ibu Umi Kasha di live Facebook ni. Cik Leha mana? Sihat ke Cik Leha? Cik Leha tak ni? Tak tengok? Dia tengok Facebook kot. Cik Sal? Ya, Alhamdulillah. Pergi tengok dah Cik Leha? Tak pergi. Iya ke? Kita ni cucu sunat. Allahu Akbar. Sunat pula. Pergi di mana-mana ni nunggu orang pantang. Ya Allah, sibuknya nenek tu. Nak jaga cucu lagi. Yelah. Ya. Ustaz. Ya. Sempena kita nak sepuluh minta maaf lah kalau ada salah silap. Ya, sama-sama lah saya pun. Pakat-pakat kita minta maaf sama-sama kita.
Pada semua orang lah, jiran-jiran ke apa ke, semua minta maaf lah. Sebab kan Nabi SAW kata malam nisfu Sya'ban ni Allah Ta'ala ampunkan. Kecuali orang yang bergaduh. Na'udzubillah lah daripada gaduh-gaduh. Makcik Jasni gaduh dengan siapa tu? Cik Jasni gaduh dengan siapa? Kan? Tak ada. Tak ada ke? Katuk gaduh. Tak ada gaduh-gaduh. Iya ke? Tapi dia kata makcik Zaini yang garang sikit. Kira dengan jiran tu ganas sikit ibu Zaini tu. Baik tak dah. Allah Akbar. Jasni Alhamdulillah. kita maaf semua ya, kita kurang. Ya, sama-sama minta maaf semua. Ya, betul. Betul, pakat-pakat minta maaf. Lepas tu nak masuk Ramadan ni, kita pun kena minta maaf semua dah. Sebab takut amalan kita disekat tu. Sebab kita ada buat jahat pada makhluk Allah Ta'ala dan sebagainya. Amalan kita disekat. Wa'ayazubillahi ta'ala. Termasuklah kalau ada ibu ayah ke apa, ke abang ke, minta maaf apa. Dia kata Allah Ta'ala halang juga pahala keampunan kepada orang yang derhaka kepada ibu ayah. Tu kalau ada ibu ayah, kita pakat-pakat inilah minta maaf dan sebagainya. Ya, baik. Kita sambung bacaan daripada kata-kata Maulana al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Firman Allah Ta'ala lagi, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Apa maksud dia? Hari di mana putih muka-muka dan kelam muka-muka. Itu dia. Maksud dia apa? Allah Ta'ala kata, bayangkan di hari akhirat nanti akan ada orang yang cerah muka dia. Nampak? Bila Allah Ta'ala sebut cerah muka dia tu, kita rasa apa? Allah, harap-harap akulah Allah Ta'ala bagi cerah muka di hari akhirat tu nanti. Tapi Allah Ta'ala sebut sambil ada yang gelap muka-muka dia. Tu yang buat jahat, yang buat kufur dengan Allah Ta'ala. Kita pun takutlah ya Allah daripada jadi golongan yang gelap muka-muka dia. Jadi kita minta pada Allah Ta'ala, jadikan kita ni di kalangan orang yang mukanya cerah bercahaya di hari akhirat, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala seterusnya, inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Kata firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Tuhanmu itu cepat azabnya. Tu dia. Maknanya apa? Kalau kita buat jahat, Allah Ta'ala kena bagi azab tu sangat. Tak bertangguh lah. Jangan. Wa'ayazubillahi ta'ala. Sebab kita ni dalam genggaman Allah Ta'ala. Kita ni dalam genggaman Allah Ta'ala. Kalau tidak, siapa yang memperjalankan darah kita? Siapa yang memperdengupkan jantung kita? Siapa yang memberi bau hidung kita ni? Siapa yang memberi rasa lidah ni kalau bukan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ni dalam genggaman dia. Jangan. Tu dia. Allah Ta'ala cepat azabnya. Wa'azubillahi ta'ala. Wa innahu laghafurur rahim. Dan sungguhnya dia itu maha pengampun lagi maha pengasih Allah. Allah Ta'ala penyak tu. Azab aku ni cepat. Jangan apa? Jangan sangka tertangguh. Kita rasa gerun. Tapi Allah Ta'ala kata lepas tu, aku ni kasih juga, maka cepatlah hampa minta ampun, aku akan ampunkan. Allah. Nampak? Gabung antara apa? Rasa gerun dan rasa harap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Allah. Ni tambah pula Allah Ta'ala kata, sungguhnya orang-orang baik dalam kenikmatan syurga. Sungguhnya orang jahat dalam api neraka yang menjulang-julang. Wa'yazubillahi ta'ala. Bila kita pikat neraka, pikat syurga, gabung dua-dua. Jadi apa? Syurga kita harap. Bila tengok neraka, rasa takut. Wa qala ta'ala, fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah
wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Firman Allah Subhanahu wa taala, adapun mereka yang berat timbangannya, maka dia dalam kehidupan yang diredai, maknanya dalam syurga. Siapa yang ringan timbangan amalannya, maka tempatnya itu adalah neraka hawiyah wa ayazubillahi ta'ala. Takutlah apa yang disebutkan tadi. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun, dan ayat-ayat pada makna sedemikian itu banyak. Maknanya ayat-ayat kalau kita nak bilang menghimpunkan antara rasa harap dan takut banyak, tak boleh nak kira. Fayajtami'ul khawf war raja fi ayataini muqtarinataini aw ayatin aw ayatin. Maka berhimpunlah rasa takut dan harap itu dalam dua ayat yang beriringan, ataupun ayat-ayat yang banyak, ataupun satu ayat. Tu dia. Maknanya Allah Ta'ala memang kalau kita perasan akan himpun sekali rasa takut, sama ada dalam satu ayat ataupun dua ayat tetapi beriringan, ataupun banyak ayat tetapi duduk dekat-dekat. Tu dia. Tu kalau kita perasan bila kita tadabbur di dalam Al-Quran. Jom kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamul mu'minu ma 'inda Allah min al-'uqubah ma tami'a bi jannatihi ahadun walau ya'lamul kafiru ma 'inda Allah min ar-rahmah ma qanata min jannatihi ahadun. Rawahu Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah mengetahui seorang mukmin apa yang ada di sisi Allah daripada azab, tidaklah dia sesekali menginginkan syurga. Tu dia. Maksudnya taklah siapa pun nak syurga. Tu dia. Kalau kita tahu apa azab yang Allah Ta'ala sediakan di akhirat tu. Sebab apa? Pakat kita dah fikir, ya Allah, yang paling penting aku selamatlah daripada azab tu, ya Allah. Syurga pun tak apalah, duduk mana-mana. Yang penting apa? Azab tu aku tak mau. Tu dia. Tu nak kata kalau orang tahu macam mana beratnya azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalaulah orang kafir tahu apa yang ada di sisi Allah Ta'ala daripada rahmat, nescaya tidak akan dia putus asa daripada syurganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksud dia apa? Apa maksud dia, ibu? Kalau orang kafir tahu Allah Ta'ala ni rahmat, hang buat dosa macam mana pun Allah Ta'ala terima. Hang minum arak ke sebelum ni, hang berzina ke, hang buat semua kelakuan jahat, bunuh orang banyak pun, Allah Ta'ala dengan rahmat yang akan terima, akan ampunkan dosa hang. Jangan risau. Nescaya kalau mereka tahu benda tu, mereka takkan apa? Takkan putus asa daripada nak kepada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faham ibu-ibu nak? Jadi nak disebutkan di situ bahawasanya apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala di samping kasihnya ada, kita kata apa? Dendamnya. Ada egonya, takaburnya. Jadi kita mesti apa? Seimbang dalam apa? Dalam berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menghadap pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kena hadirkan dua-dua sekali, rasa harap dan rasa takut. Kita takut pada azab dan kita harap kepada mendapatkan syurga dan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh? Hadis yang seterusnya, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza wudi'atil janazah wahtamalaha an-nasu aw ar-rijalu ala a'naqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni qaddimuni wa in kanat ghayra salihatin qalat ya waylaha aina tazhabuna biha yasma'u sawtaha kullu shay'in illa al-insan walau sami'ahu la sa'iq. Rawahu al-Bukhari.
Kata Maulana Syekh radhiyallahu ta'ala anhu daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila diletakkan jenazah dan ditanggungnya oleh orang-orang ataupun lelaki, itu dia, ala a'naqihim, di atas bahu mereka, dipikul di atas bahu mereka. Maknanya apa? Bila jenazah ni orang dah mati, kemudian diletakkan atas kanda, orang duk pakat pikul kanda tu, kalaulah jenazah itu orang yang soleh, maka dia akan berkata, cepat, cepat, gitu. Qadimuni, cepat, cepat. Masukkan aku dalam kubur, masuklah aku dalam kubur. Tu dia. Tu kalau kita tahu, Allah Ta'ala sediakan kebaikan bagi orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Itu hakikat dia. Cepat masukkan aku dalam kubur, cepat masukkan aku kubur. Kalau orang tu orang yang bukan soleh, orang yang jahat, maka dia akan berkata, hei, ya wailah, ni pasal apa ni? Tu dia. Hamba nak bawa aku kat mana ni? Tu dia. Maksudnya dia zahirkan rasa risau. Dia tiba-tiba dia tak sedar kata dia dah mati. Lepas tu dia pun nak bawa dia kat dalam kubur. Dia dah nampak dah di kubur dia tu, lubang-lubang neraka. Allah. Boleh? Dan dia menjerit-jerit, melolong-lolong, menzahirkan rasa rasa menyesal dia, rasa sedih dia. Maka kata Nabi SAW, semua orang mendengar suara jenazah-jenazah ni, semua, melainkan manusia. Kita je tak dengar. Kalaulah kita dengar, nescaya kita mati. Sebab gerunnya suara mereka yang menyesal, merintih, takut untuk dibawa ke dalam kubur. Wa'yazubillahi ta'ala. Tu dia. Itulah kita tengok macam mana kita nanti. Kita nak jadi hak mana satu, kita pilih. Jadi kena bersedia di hari mati kita dengan amal soleh, dengan kita ni awal-awal ingat Allah Ta'ala, dan banyakkan ingat Allah Ta'ala, banyakkan baca hadis-hadis Rasulullah, banyakkan baca tentang ayat-ayat Al-Quran. Jadi kita akan rasa rasa supaya supaya kita ni beringat untuk beramal, beringat untuk kita ni meninggalkan maksiat, beringat bahawa kita ni akan mati, dan bukan dunia ni tempatnya. Tempat kita di mana? Di akhirat. Boleh? Tu dia. Maka tu dia yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis yang seterusnya, tapi itulah ibu-ibu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ni, dia kata apa? Semua dengar, makhluk-makhluk dengar kecuali manusia. Ini apa dia ni? Ya, antara antara kita kata nikmat lah Allah Ta'ala bagi tutup kita ni hijab. Tutupkan hijab kita daripada mendengar alam-alam di sana. Adakah ibu-ibu nak buka hijab kah? Nak tengok jin kah? Ibu-ibu nak tengok hantu kah? Ibu-ibu nak dengar suara tasbih lebah-lebah lalat-lalat kah? Ni Allah Ta'ala kita kata tutup kepada kita benda-benda tu. Kesian kat kita ibu-ibu. Tapi ramai saya tengok ada orang tanya, apa ustaz, ada amalan nak tengok jin? Jangan. Kan ada orang minta gitu. Dia ada amalan-amalan tu, kalau ni ada. Cik Sana kah? Ada. Cuma saat lagi tak boleh nak buat apa lah. Allah dah tutup, tak payah. Jangan. Lagi kalau lalak pun kita dengar tasbih, subhanallah, 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 tak boleh lena aku saat lagi. Tak boleh lena aku saat lagi. Boleh faham ibu-ibu nak? Jadi kita kata, sebab tu kata Nabi SAW, kalau kita Allah Ta'ala buka hijab, dengar lolong, pakai lolong jenazah, mati kita. Wa'azubillahi ta'ala. Tu dia. Tu rahmat Allah Ta'ala tutup. Baik. Amin. Baik. Seterusnya, وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله
wan naru mislu zalik. Rawahul Bukhari. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata dia, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, syurga itu lebih dekat kepada kalian daripada tali capalnya, dan neraka semisal itu juga. Maksud dia apa, ibu-ibu? Syurga ni dekat sangat dengan kita, neraka pun dekat sangat dengan kita. Jangan. Maksud dia apa? Selangkah saja kita boleh menyebabkan kita ni ahli syurga. Selangkah saja kita boleh menyebabkan kita ahli neraka. Maksud dia apa? Kena perhati amal kita masing-masing. Selangkah daripada satu amalan boleh menyebabkan Allah Ta'ala redha dan menjadikan kita ahli syurga. Apa-apa amalan? Apa-apa amalan? Kita tak tahu mana satu. Boleh jadi kita duk kata dekat anak kita dengan kata tak elok Allah Ta'ala murka. Wa'azubillah. Boleh jadi macam tu. Boleh jadi dengan kita didik anak kita kata dengan kata yang baik, dengan kita niat didik dia kerana Allah, boleh sebabkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi redha dengan kita. Tak tahu mana satu. Jadi janganlah kita cuai memikirkan tentang memikirkan tentang pengakhiran amalan kita masing-masing. Kerana apa? Sikit saja, sedetik saja, selangkah saja boleh menyebab masuk syurga. Sikit saja boleh menyebab masuk neraka. Wa'iyyazubillahi ta'ala. Fikir. Nak buat tu fikir. Hadirkan ta'zim Allah. Hadirkan bersama kita Rasulullah. Apa yang Rasulullah ajar ketika kita nak buat benda ni. Boleh? Faham ibu nak? Itu hadis yang berkenaan dengan bab menghimpun di antara takut dan juga harap. Jom kita baca seterusnya bab. Kita berhenti ke sebelah boleh kot ke sebelah lebih sikit ya. Bab yang seterusnya, babu fadlil buka. Bab pada menyatakan kelebihan menangis. Menangis pasal apa? Min khasyatillahi ta'ala wa syauqan ilaih. Menangis kerana takut kepada Allah dan rindu untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Itu apa dia? Tangisan. Ni kelebihan apa? Menangis kerana takut pada Allah Ta'ala dan rindu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yakhiruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Apa maksud firman Allah Subhanahu wa ta'ala ni? Yakhiruna lil azqan. Mereka itu turun dengan dagu-dagu mereka, jatuh dengan dagu-dagu. Apa makna jatuh, turun dengan dagu-dagu mereka? Mereka sujud ni, sujud letak dagu-dagu mereka di tanah. Allah. Ya bekun, depa menangis dan menambah, dan demikian itu menambah kepada mereka rasa khusyuk. Dan menambah kepada mereka rasa apa? Rasa khusyuk. Rasa khusyuk daripada apa? Sebabkan bila kita sujud, kita bertasbih pada Allah Ta'ala, ataupun oleh kerana kita mendengar ayat Al-Quran, terutamanya ayat sajadah, cerita tentang nikmat, cerita tentang azab dan suruhan Allah Ta'ala sujud, kita terus sujud. Mendengar ayat Al-Quran macam tu menambah kepada kita rasa khusyuk, rasa tenang. Sebab Allah Ta'ala kata, aku jadikan hampa begini, bagi nikmat begini, tak mau ke mai kepada aku? Tak mau ke bertaubat? Tak mau ke duduk ke dalam syurga? Tu dia. Maka kita rasa khusyuk mendengar janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nasihat bagi diri saya sendirilah. Jangan sehari pun tinggal baca Quran walaupun semuka. Kena baca juga Quran. Dengar juga kalau kuliah tafsir. Tengok juga makna-makna Quran tu. Moga Allah Subhanahu wa ta'ala buka kepada kita pintu mengenal Allah. Tak ada pintu mengenal Allah yang lain daripada Al-Quran Al-Karim. Wa qala ta'ala, afa min hadzal hadisi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun
firman Allah Subhanahu wa taala, adakah daripada Quran ini kalian rasa pelik ataupun kalian ingkar? Allah Ta'ala kata pada orang kafir, awak hamba rasa pelik ke dengan apa yang ada dalam Quran? Allah Ta'ala kata tujuan hamba amal ibadat, awak hamba rasa pelik ke? Allah Ta'ala kata sembah Allah Ta'ala yang Maha Esa, awak hamba rasa pelik ke? Pada orang kafir rasa pelik ke? Itu kita panggil orang kafir, tak tahu, heran. Kalau manusia ni dijadikan lain daripada ibadat, cuba cerita apa matlamat manusia? Makan. Sama macam bewok pun makan juga. Boleh? Lena. Pokok pun lena juga, duduk tetap begitu lena. Takkan kita, ya Allah Ta'ala bagi akal, bagi mulut, bagi telinga, bagi mata, takkan nak lena, nak makan, minum, takkan nak duduk berseronok-seronok dengan bini, berseronok, takkan teratu je. Boleh? Bahkan kita dicipta untuk melakukan amal ibadat, bertasbih, berzikir, sebagaimana kesemua alam semesta bertasbih, berzikir menurut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokok orang kafir ni pelik. Pelik apa? Hampa yang pelik. Boleh? Kemudian kata Allah Ta'ala, wa tadhakuna wa la tabkun. Hampa boleh gelak-gelak pula nak. Hampa tak teriak nak. Tu dia. Orang kafir boleh gelak-gelak pula dengar apa amaran Allah Ta'ala. Patutnya bila kita dengar amaran Allah Ta'ala, kita rasa gerun. Tapi mereka tu sebenarnya dia gerun dah hati dia tu. Tapi mereka cuba apa? Cover dengan gelak-gelak, cuba nak ingkar kerana tipuan dengan syaitan, kerana mengikut hawa nafsu. Jangan, kita gerun. Bayangkan ibu-ibu, walaupun orang yang tak kenal kan, tiba-tiba apa dia? Orang tak kenal, seorang ni seorang main kat kita. Makcik Isa ni tanah runtuh tak lagi ni. Makcik Isa rasa apa kat itu waktu tu? Kau buat relax. Kita ada rasalah hati kita risau kau dah. Betul tak? Rasa kita risau juga tu. Orang-orang main kat ni. Hey ni. Rumah terbakar. Walaupun seorang cakap, kita dah ada bibit rasa risau tu. Yang ni apatah lagi kalau bukan seorang. Ratus ribu cakap. Allah Ta'ala ada azab. Neraka tunggu tu. Nabi-nabi apa ramai orang cerita. Ramai sungguh tu. Cakap. Boleh pula dia relax. Kita tak boleh. Boleh. Tu orang kafir ni pelik. Kita takutlah ni nabi-nabi ratus ribu sebut pasal azab Allah Subhanahu wa ta'ala yang disediakan bagi orang yang ingkar. Patutnya kita kena menangis, takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada azab-azabnya tadi. Boleh? Faham ibu-ibu? Baik. Seterusnya daripada Ani bin Mas'ud, ni hadis, kita baca hadis pula. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان متفق عليه. Daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada aku, baca ke atas aku Al-Quran, Sat. Tolong baca Quran, Sat. Saya nak dengar, kata Nabi. Maka kata Ibn Mas'ud, wahai Rasulullah, aku nak baca kepada hang Quran, sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepada hang. Tu dia. Saya masuk kata, aku tak layak lah, Nabi ajar aku Quran. Saya pula nak tiba-tiba baca Quran. Segan lah. Saya ni tak kena salah macam mana. Tu dia. Tapi nak kata apa di sini ibu-ibu ayah?
kelebihan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau bacaan dia tak betul, takkan Nabi SAW suruh baca untuk Nabi. Nabi tak dengar. Mesti confirm bacaan dia betul. Mesti confirm bacaan dia adalah apa, tepat seperti yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Yang ni kita panggil apa? Kelebihan untuk kita memperelokkan bacaan Al-Quran kita. Kerana apa? Tandanya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam suka siapa yang elok bacaan dia. Tapi kalau kita baca sambil faham, lagi sangat-sangat bagus. Sangat-sangat lain macam. Itu lagi apa? Lagi mahal, lagi penting untuk kita ambil apa? Ambil berat. Boleh? Maka kata Maulana Syekh radhiyallahu ta'ala anhu, kata Ibnu Mas'ud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, qala, itu kata Nabi, sesungguhnya aku suka mendengar Al-Quran itu daripada orang lain. Nabi kata, aku suka dengar, selain aku suka baca Quran, aku suka juga dengar Quran. Ini apa dia? Kelebihan untuk kita dengar Quran juga. Kita kalau contoh tak ada masa pun, kita dengar daripada orang lain baca. Lah ni banyak kan bacaan-bacaan Quran Khalil Khusari, Minshawi, Syekh Karasi, itu semua guru Quran yang saya suka dengar, sedap semua bacaan dia. Syekh Khalil Khusari dan sebagainya. Sebab apa lagi Nabi SAW suka dengar Quran? Sebab apa? Kalau kita baca, kita tak boleh nak tadabbur full. Sebab apa? Sebab kita sibuk dengan nak berbetul makhraj, nak berbetul tajwid, nak berbetul, boleh faham ibu-ibu? Tapi bila kita dengar, kita tak disibukkan dengan yang lain dah. Memang semata-mata kita hayati apa makna yang Allah Subhanahu Wa Taala nak untuk kita faham. Itu kelebihan untuk apa? Kita mendengar. InsyaAllah lepas ni pelan-pelan belajar bahasa Arab, belajar apa yang dalam Quran. InsyaAllah Allah Ta'ala buka pada kita kefahaman dalam Al-Quran. Tahulah bila nanti insyaAllah kita buat balik dah bahasa Arab tu, kita buat tafsir per ayat. InsyaAllah, per kalimat insyaAllah kita rezeki kita buat bersama-sama. Maka apa yang dibuat? Faqara'tu alaihi suratan Nisa, maka aku bacakan ke atasnya suratun Nisa, surah Nisa. Hatta ji'tu ila hazihil ayah, sehingga aku sampai pada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid, bagaimanakah apabila kami datangkan daripada setiap umat itu saksi, dan kami datangkan engkau ke atas saksi tersebut sebagai saksi. Itu dia. Maknanya ni kelebihan untuk Nabi SAW. Apa dia ni ibu-ibu? Di hari akhirat nanti, semua Nabi-Nabi, semua umat-umat akan dikumpulkan. Dikumpulkan Nabi-Nabi bersama dengan umat masing-masing. Maka Allah Ta'ala akan bertanya kepada Nabi-Nabi, hampa sampaikan tak? Hampa sampaikan ke tak apa yang aku suruh sampaikan sebelum ni? Kata Nabi-Nabi, aku sampaikan dah. Boleh? Aku sampaikan dah. Dan Allah Ta'ala tanya pula kepada umat Nabi masing-masing, betul kan Nabi-Nabi ni dah apa? Sampaikan. Tapi umat-umat ni jahat. Dia berkata, tak, mana kami tak tahu apa pun. Wa'azubillah. Jahat. Hidup di dunia pun jahat, hidup di akhirat pun jahat juga. Wa'azubillah ta'ala. Boleh? Memang patut pun dapat api neraka. Ini mohon. Maka Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi-Nabi, wahai Nabi-Nabi ni, dia berkata hampa tak sampaikan. Ada bukti tak kata hampa sampaikan? Boleh. Maka kata Nabi-Nabi, ada umat Nabi Muhammad jadi saksi untuk kami bahawa kami dah sampaikan. Allah. Umat Nabi Muhammad ni, kelebihan umat Nabi Muhammad. Maka kita nanti akan bersaksi, dak Nabi Musa dah sampaikan. Ni kita dah baca Quran ni. Nabi Musa sampaikan ke dak apa bukti-bukti ajaran kepada Fir'aun. Kita baca Quran, Nabi Musa dah sampaikan tak? Sampai. Nabi Nuh sampaikan tak? Sampai. Nabi Isa sampaikan tak? Bahkan semua Nabi telah menyampaikan.
kepada apa? Umat mereka. Dan kemudian kita kata, siapa yang menjadi saksi bagi kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad akan membenarkan penyaksian kita terhadap terhadap nabi-nabi bahawa mereka telah menyampaikan risalah kepada umat-umat mereka masing-masing. Ini satu kelebihan besar buat nabi, kelebihan besar buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai ke ayat tu, Nabi kata, cukup. Cukup. Maka aku berpaling kepada Nabi, tiba-tiba kedua matanya mengalirkan air mata sallallahu alaihi wasallam, menangis khusyuk. Kerana apa? Kerana memikirkan kelebihan yang Allah Ta'ala khaskan kepada Nabi dan umatnya yang tidak diberikan kepada siapa-siapa. Kasihnya Allah Ta'ala pada baginda, kasihnya Allah Ta'ala kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Boleh? Jadi dalam ayat Quran ini, daripada hadis ni kita boleh dapat beberapa perkara, ibu-ibu ya. Yang pertama, boleh tak anak murid baca kepada guru? Boleh, tak ada apa. Tawaduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patutnya anak murid ni tak layak lah nak baca apa kan. Dia baca kat tok guru. Yang pertama. Yang kedua, Nabi kan sebut tadi apa? Yang kedua, kepentingan juga kita mendengar Quran daripada orang lain, sebab memberi apa? Tadabbur kepada kita. Yang ketiga, apa dia? Boleh tak kita suruh qari tu berhenti? Boleh. Kan? Tuan-tuan, stop. Tu dia. Stop. Macam Nabi suruh sana, hasbuk, stop. Tu dia. Tu dia panggil apa? Beberapa faedah yang kita boleh dapat daripada hadis ini. Hadis yang kedua, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ini insya-Allah kita sambung pada minggu hadapan, insya-Allah taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa azza wa jal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, abdika wa nabiyyika rasulika nabil ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jom kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiru وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله kita jumpa pada sesi yang akan datang.